Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Video tahsin surah Ad-Dukhan ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41. Jom sama-sama kita tahsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama huruf hamzah. Okey, huruf hamzah makhrajnya di mana? Huruf hamzah makhrajnya di tengah tekak. Okey. Jadi tengah tekak pula dah, pangkal tekak, pangkal kerongkong, bawah sekali. Okey. Jadi kena tahqiqkan. Apa dia tahqiqkan? Kena jelaskan bunyi hamzah. A, I, U. Kalau tak tahqiq macam mana bunyi? A, I, U, inna. Dia bunyi malas macam tu. Okey. Kemudian nun sabdu wajibul gunnah akmal ma takun. Martabat dengung yang paling sempurna. Ranking yang pertama nun sabdu dan mim sabdu. Okey, tidak jangan sesekali kurang daripada 2 harakat. Inna, rasa makhrajnya, tempat keluarnya, suaranya keluar daripada pangkal hidung. Inna, pastikan tak kurang daripada 2 harakat. Dan i ni bunyi vokal I betul-betul. Jangan in i. Dia sengit sikit bunyi. Sepatutnya kena sharp baris bawah dengan vokal I. Gerak bibir ke bawah. In. Jangan in. Dia tak jelas, tak perasan sangat kadang-kadang. Dia sikit je dia serong. Pun tak boleh. Sempurnakan setiap harakatnya lah. Okey. Inna yawma. Kemudian yawma. Yang pertama, di sini ada waw lin. Kita panggil waw lin. Dia ada sifat lin kerana waw mati sebelumnya huruf tu berbaris atas. Jadi berlakulah bunyi lembut, lin. Jadi untuk menyempurnakan bunyi lin, yang pertama sekali huruf sebelum waw lin itu, ya itu kena sempurna dulu. Kena sempurna, of course makhraj, sifat, dan yang paling biasa orang terlepas pandang, tidak sempurna pada barisnya. Ya. Sepatutnya kena sempurna. Ingat, setiap baris ada berapa harakat? Setiap baris ada 1 harakat. 1 harakat itu pun kita kena sempurnakan dia. Ya. Itu 1 harakat yang sempurna. Ya. Kalau 1 harakat yang tak sempurna, ya, kita panggil ikhtilas ataupun ke arah raw. 1/2 harakat atau 1/3 harakat. Kita tak sempurna harakat. Apa yang berlaku kalau kita baca dengan setengah harakat, tak sempurna 1 harakat? Bunyinya dia akan jadi yaw. Inna yawma. Laju sangat dia masuk. Yaw. Sepatutnya inna yaw. Inna yawma. Bukan ya. Yaw. Bukan. Dia sepatutnya ya. Yaw. Itu baru sempurna harakat pada ya. Kena itmamul harakat. Kena sempurnakan harakat. Jangan ikhtilas. Jangan kurang harakatnya. Okey. Ya dulu. Lepas tu munculkan sahaja. Ya. Yaw. Pastikan ya nipis lah. Okey. Kemudian wawlin. Wawlin berada pada makhraj waw lah. Makhraj waw asyafatan, 2 bibir. Mesti kita rasa suara kita masuk di antara 2 bibir tu. Yaw. Kita rasa. Dan pastikan lubang di antara 2 bibir kita tu, dia punya daurah furjah tu kita panggil, lubang antara tu sempit berbanding daripada waw mat. Contoh waw mat, yu,
yu. Buka besar sikit daripada kalau waw lin yauma dengan yu. Kita tak boleh gunakan makhraj lubang pada waw mat pada waw lin. Nanti bunyinya jadi yauma, yauma, tak cantik bunyi. Dia tak perfect, dia macam tak comel lah bunyi. Ataupun dia baca yauma ala kadar je baca waw tu, dia tak muncung habis. Apa tak comel juga. Yauma, inna yauma, yau, tak nak muncung, dia geli-geli. Dia malu nak muncung-muncung. Jangan malu, sempurnakan. Yauma, yauma, rasa. Yauma, kita rasa suara tu di antara dua bibir. Bukan suara, bukan keluarnya daripada al-jauf. Jangan salah keluar makhraj. Yau, itu tak masuk tu. Yauma. Dan waw mati, dia ada sifat rakhawah. Sifat yang lembut. Kerana ada sifat rakhawah inilah, bunyi waw lin ni jadi waw lin, lembut. Kalau rakhawah tak ada, rakhawah ni maknanya suara tu mengalir. Suara tu melirit. Suara tu panjang sikit. Yauma, dia tidak sentap. Dia tidak putuskan suara terus. Yauma, kalau putuskan suara terus, kita panggil syiddah, lawan kepada rakhawah. Kalau berlaku syiddah di situ, dia tak jadi lin dah, dia dah jadi keras bunyi. Yauma, tak cantik. Jadi jaga. Yauma, bukan suruh panjang sampai 2 harakat. Yauma, sekadar pada rakhawah dia lah, sekadar pada mati sukun dia. Yauma, cukup. Yauma, begitu sahaja. Okey, kemudian ma nipis. Malfa, malfa, ma al mal, lam tu nipis. Makhrajnya letak betul-betul. Hujung tepi lidah kiri atau kanan sentuh pada gusi atas. Mal, mal, nipiskan bunyi lam dan hadirkan sifat padanya. Sifat tawassul lah antaranya yang penting. Jangan terlalu laju. Yaumal fa, tak sempat. Belum, bila laju tak sempat sempurna lah. Kena ada sedikit tempo yang selayaknya lah untuknya tawassul. Jangan lama sangat juga. Mal fa, tak mau. Dan jangan terlantun lah. Yaumal, mal, tak mau. Yaumal fa. Okay. Kemudian fasli, fa, sad tebal, fa nipis. Okay. Fa ini jangan berjangkit dengan sad. Dia macam corona juga. Dia virus. Dia boleh berjangkit. Sebab dia duduk dekat ni. Kan? Kalau kita duduk dekat dengan orang, kalau orang tu positif, kita boleh berjangkit. Mudah untuk berjangkit. Samalah. Ini fa ni sebelah je dengan sad. Jiran je. Jadi dia mudah untuk berjangkit. Berjangkit apa? Penyakit tafkhim kita panggil. Fa ni dia ikut tertebal jadi sad. Sepatutnya fa ni tarqiq, nipis, istifal. Bukan isti'la. Jadi jangan berjangkit. Pastikan nipis. Fa, sad tebal. Fas. Jangan fas, fa. Kena fa, fa, macam tu. Fa, fas, fas. Jangan fa. Jangan fa, fas. Yaumal fas. Fa jadi tak nipis. Pastikan nipis. Jangan terpengaruh. Okey. Fa ni nipis. Bila nipis ni kita panggil kurus lah. Sad ni tebal. Tebal ni kita panggil gemuk. Memang ada makna yang diterjemahkan. Istifal ni hurufnya kurus. Bersifat dengan kurus. Huruf yang tebal ni gemuk. Jadi huruf kurus takkan nak jadi gemuk. Kan? Kurus je lah. Kan? Falsely, falsely. Pastikan ada perbezaan. Jaga. Tolong jaga pada tarqiq tafkhim pada bacaan Al-Quran. Sebab tebal nipis dalam bacaan Al-Quran hampir 80% ada. Okey? Jadi banyak sangat. Kalau kita baca semua sama sahaja, kita tidak membezakan nipis dan tebal itu, jadi bacaan kita tak fasih lah kita panggil. Bunyinya tak comel sangat jadi. Jadi bila orang yang dapat kuasai nipis tebal dalam bacaannya, kita dengar tu lain sikit bacaannya. Kemas bacaannya. Fasih bacaannya. Jadi kena jaga. Okey.
Fasli, dan sad tu jagalah dia punya sifat-sifat dia. Jaga sifat-sifat dia. Sebab dia sukun. Sakin, dia duduk diam. Bila duduk diam, maka senanglah kita nak detect sifat-sifat yang ada padanya. Antaranya safir, desiran ataupun siulan bunyi. Hams, nafas angin terlepas. Rakhawah, suara mengalir. Isti'la, itbaq, terangkat pangkal lidah, terangkat keliling ataupun tengah lidah. Itu sifat-sifat yang terbit bila huruf tu mati. Jadi kena jagalah. Dia mudah nak detect bila huruf tu mati. Sebab itu ulama ajar cara untuk kita nak detect makhraj sifat tu, kita matikan huruf tersebut dan bariskan dengan baris atas sebelumnya ataupun baris bawah, baris depan pun boleh. Faslin cantiklah ni dia punya contoh. Fals, maka terbitlah hams, safir, rakhawah. Macam kita lah manusia ni, kalau kita duduk diam, kita mudah nak tangkap dia, mudah nak detect dia, mudah nak cam dia. Berbanding kalau dia tu bergerak, berharakat. Bila dia baris maknanya dia bergerak. Bila dia bergerak, kita nak tangkap dia pun susah, nak detect sifat dia pun susah. Sebab tu bila huruf sad baris atas, sa, kita tak nampak sangat dia punya rakhawah. Dia ada tapi tak nampak sangat. Susah nak detect sebab dia bergerak. Bila dia mati, maka senang kita nak detect sifat-sifat dia. Itu, begitulah. Jadi jaga tebal dia, safir dia, bagi cantik. Falsli, jangan terlebih sangat. Falsli, jangan over. Dalam bacaan Al-Quran kita ni jangan over. Kita panggil takalluf. Jangan memberatkan diri kita. Falsli, itu berat sangat. Tebal sangat, lirik lebih sangat. Jangan. Bacaan Al-Quran jangan sambil lewa sangat, jangan memberat-beratkan sangat. Dia sedang-sedang. Setakat sempurna hak dia okey dah. Okey? Sekadar sempurna hak dia okey dah. Macam isteri dan suami lah. Okey? Suami ni hak dia menuntut isterinya untuk taat dia. Itu hak suami. Kalau isteri pula hak dia nafkah. Kan, nafkah daripada suami. Jadi jangan takalluf, jangan sampai berlebihan dalam hak itu. Contoh, kalau isteri nak taat suami, jangan berlebihan sampai suami itu suruh buat benda yang menyalahi syarak, yang melanggar perintah pun dia nak buat juga. Itu taat yang melampau. Itulah maksudnya. Bacaan Al-Quran pun sama. Dia ada hak dia, dia ada kadar dia. Jangan terlebih, jangan terkurang. Jadi jaga sedang molek. Falsli. Okey. Kemudian mi. Okey, mim ni naik sikit. Makhraj dia lah anqas, martabat gunnah yang paling bawah, nombor 4. Bila mim berbaris ataupun nun berbaris, dia ada gunnah yang asalah memang keluarnya daripada situ. Jadi masa sebut mi ada keluar sikit. Sekejap pada makhraj dia. Mi. Kemudian pada mad asli ni, dia tukar terus. Mi. Dia tak boleh mi, mad pun keluar daripada hidung. Kerana mad makhrajnya al-jawf. Rongga halqum dan rongga mulut. Dia keluar daripada rongga kosong, kita panggil al-jawf, rongga mulut. Dia tak boleh naik ke hidung. Tak boleh salah channel. Tak boleh salah parking. Mi. Jaga. Mi, qa. Kemudian qaf, makhrajnya pangkal lidah sentuh pada langit lembut, belakang sedikit, berdekatan dengan anak tekak. Kuncinya pada anak tekak. Pastikan betul-betul kat situlah. Kalau ke depan sikit nanti dia berangin. Qa. Huruf qaf tidak berangin. Dia bukan majhur. Dia bukan mahmus, dia bukan hams. Dia majhur. Kalau hams ni nafas terlepas. Jahar ataupun majhur, nafas tersekat. Jadi tak boleh berangin lah. Senang cerita huruf qaf ni. Miqatuhum. Ramai tak orang berangin pada qaf? Ramai. Ramai. Jadi jaga. Miqa. Jangan miqa. Nampak macam nak jadi dah qaf, tapi dia ada angin sikit. Pun tak kena. Kalau boleh tak nak ada langsung.
Miqa. Bukan kalau boleh, memang tak boleh ada. Okey. Dan makhrajnya dan dia punya sifat yang pentingnya isti'la dan infitah. Dia tebal dan terbuka. Tebal dan terbuka. Qa. Jangan muncung. Tak perlu muncung. Okey. Tak perlu muncung untuk menebalkan bunyi huruf yang tebal. Kalau kita muncung pada huruf tebal yang berbaris atas, kita seolah-olah mencampur adukkan baris. Dia menghampiri baris depan. Sebab baris depan hak dia muncung. Muncung ni hak untuk baris depan. Macam saya sebut tadi, kena letak pada haknya. Jangan lari. Qa tak perlu muncung. Bukaan mulut yang sederhana sahaja. Qa yang menebalkan adalah peranan dalam rongga mulut, lidah kita terangkat. Qa, begitu sahaja. Jangan biasakan muncung pada tebal, huruf yang tebal. Kerana sememangnya, selama-lamanya tidak ada kena-mengena bibir yang muncung itu dengan tebal. Tak ada kena-mengena. Okey, bibir itu merujuk kepada pergerakan baris. Itu basic dia. Dan tebal nipis berada pada dalam rongga mulut, peranan lidah kita. Begitu. Kena jelas, basic. Miqatuhum. Dua harakat mad asli. Tuhum, pastikan tu jangan tu, jangan angin yang berlebihan. Hams dia ada tapi tak nampak sangat. Macam saya sebut tadilah, sebab dia berharakat, dia ada harakat, dia berbaris depan, dia bergerak bunyinya. Jadi sifat dia susah nak detect sikit, tapi ada. Tuhum, hu, pastikan bunyi vokal u. Jangan hum. Hu betul-betul. Hum dan ha ini kena jelaskan, tahqiqkan juga. Jangan sampai tersembunyi, jangan sampai khafa. Khafa ni maknanya tersembunyi makhrajnya, tersembunyi bunyi ha. Jangan sampai khafa. Khafa ini sifat yang ulama letak supaya kita berhati-hati. Bukan sifat yang kita kena buat. Kena hati-hati dan kena elakkan. Maknanya ha ini kita tak boleh tersembunyi. Mesti kena jelaskan. Begitu. Okay, kemudian mim mati jumpa hamzah izhar syafawi. Dan bila nampak sahaja mim mati, bila sebut izhar, pada mim mati dia ada gunnah asliyah ataupun gunnah naqisah, martabat dengung yang ketiga. Kita boleh sebut satu harakat gunnah. Dia ada. Jangan tak ada. Hum aja itu tak ada. Jangan berhentikan suara macam tu. Biar dia naik suara ke atas, satu harakat gunnah. Kemudian ketatkan bunyi. Jangan tebal nipis, dan bunyi lah, jangan bunyi jangan bunyi tashil, jangan bunyi sambil lewa, bermudah-mudah. Tahqiq, betul-betul, sungguh-sungguh jelaskan. Je, lantunan jim, jangan jangan berangin, huruf jim tidak berangin. Okey, lantunan jim, mudah sahajalah, jangan memberat-beratkan. Macam saya sebutkan tadi, takalluf, jangan ajma'in, itu memberat-beratkan bacaan lah tu. Dan jangan bermudah sangat. Ajma'in tak ada lantunan langsung. Ataupun sikit ajma'in, dengar tak dengar je. Biar dengar sikitlah. Ajma. Jim jangan ada angin, jangan ajma'in. Ain baris bawah betul-betul ai. Jangan ai. Jangan ambil atas baru gerak ke bawah. Ai. Jangan. Terus ke bawah je. Ai. Gerakkan bibir ke bawah. Dan jangan condong ai. Baris bawah vokal ai. Okey. Ai. Ain jangan naik ke hidung. Okey. Ai. Keluar ke mulut. Tolak suara ke bawah mulut sahaja. Kalau kita tutup hidung, kita sebut ai, sempit kita rasa di hidung, bermakna ain masih naik di hidung. Jadi praktik banyak kali. Tolak suara itu ke bawah, ke mulut sahaja. Praktik, insya-Allah dapat ain tanpa naik ke hidung. Jangan menghidung. Ain. Kemudian di sini ada mad arid lisukun. Mad yang berlaku kerana sukun yang mendatang. Kita waqaf pada nun ni. Jadi dia ada mad arid lisukun, 2 atau 4 ataupun 6 harakat. Kebiasaan kita ambil 4 lah.
dan pastikan tempat keluarnya di al-jauf, rongga mulut, rongga mulut, untuk mulut. Okey, mulut lah, jangan jangan naik ke hidung. Okey, dan nun kita matikan. Bila nun mati, ingat dia ada gunnah. Berapa harakat? 1 harakat. Kita panggil martabat dengung yang ketiga naqis ataupun naqisah, samalah. Okey, kurang sempurna dengungnya, kadarnya 1 harakat. Jangan tak ada langsung, itu tak ada langsung dan jangan berlebihan. Kemudian yaumala, macam tadi dah sebut, yauma muncung betul-betul, ma nipis, la pun nipis. Yaumala yughni, yu muncung dulu, yu jangan matikan ghain dalam muncung, jangan matikan ghain dalam muncung. Ingat, bila huruf tu mati, sakin duduk diam. Apa yang duduk diam? Bibir, mulut kita duduk diam, tarik ke belakang balik. Jangan matikan huruf dalam keadaan muncung selain daripada duduk diam lah. Kecuali huruf waw sahaja yang boleh muncung. Memang kena muncung lah huruf waw. Okey, tarik balik. Dan ghain isti'la, tebal, infitah, terbuka. Yang bermakna tak boleh bunyi terlalu kepung sangat pun tak boleh juga. Tebal, yang terbuka sedikit, ni. Dan rakhawah, mengalir, suaranya mengalir, jangan sentap dia. Yauma la yughni, itu sentap. Yughni, kena yughni, kena mengalir sedikit, mengalir suara pada ghain. Yughni, jangan yughni, begitu. Bukan kemudian ni, macam biasalah, nun, ni pada mat ni, mat asli ni, tukar ke mulut. Jangan ni, jangan mat pun ke hidung juga. Ni, bezakan tempat keluarnya. Maulan. Okey, ni pun sama juga. Jaga macam yauma tadi, ma ni 1 harakat. Kemudian waw muncung sempurna, ada rakhawah, ada suara mengalir. Dan ma ini macam ni tadi juga, ma naik hidung, mau. Waw lin tak naik hidung. Jangan maulan, jangan waw lin tu dia naik hidung. Tak kenalah. Mau. Di suaranya di mulut sahaja, tak ada naik ke hidung. Mau. Keluar situ. Maulan. Okey. Izhar halqi, tanwin berjumpa dengan ain. Bila izhar halqi, perasan tak? Tanwinnya selari. Atas dan bawah sama kedudukannya. Itu cara mudah nak cam pada hukum izhar halqi. Izhar, jelaskan. Jelaskan apa? Jelaskanlah bunyi lan tu. Bunyi tanwin tu. Dalam tanwin ada apa? Ada nun mati. Bila nun mati, ada apa? Sifat apa yang kena jaga? Tawassuk. Sifat tawassuk pada nun berlaku bagaimana? Dengan gunnah, khayshum. Maulan'a, lan'a, rasa di hidung. Okey, nipis, jangan tebal. Keluar betul-betul lah daripada tengah tekak ni. Nipis. Okey, jangan naik hidung. Kemudian nun mati berjumpa dengan mim, idgham ma'al gunnah. Mau. 2 harakat dengung. Maulan, macam tadi kita dah jumpa. Maulan. Tanwin jumpa dengan shin. Nampak bila tanwinnya tak selari atas dan bawah? Dia sepatutnya macam ni. Bila tak selari atas dan bawah, dia hukum selain izhar lah. Jadi di sini ikhfa haqiqi, kena dengungkan 2 harakat. Dan dengung itu di sisi huruf shin. Ikhfa haqiqi. Ikhfa ni di antara izhar dan idgham. Dia tidak izhar lan syai'ah, dia tak begitu.
dan dia tak idgham. Lain. Kalau bunyi macam tu lain dia hampir nak idgham dah tu sikit. Sedangkan ikhfa ini sepatutnya inda, di sisi huruf itu, yang dia bukan fi, dia bukan di dalam huruf, dia ready pada huruf tersebut. Jadi dekat dengan shin juga bunyi, tapi tak sampai bunyi ya, tak sampai bunyi seakan-akan ya. Ya dengan shin makhrajnya sama tengah lidah. Lansyah itu dekat, itu dah fi dah. Jadi dekat dengan shin juga, tetapi belum masuk lagi, luar pintu rumah, belum masuk dalam rumah lagi. Begitu. Dua harakat dengung, dan dengung yang nipis, sebab jumpa dengan huruf yang nipis, huruf shin, huruf nipis. Jangan lau, jangan tebal pula. Kemudian sya, jangan sya. Syai. Sya ni satu harakat. Jangan syai. Jangan laju sangat. Syai, bukan syai. Begitu. Ya masuk betul-betul makhrajnya. Jangan syai'au, tak masuk betul. Makhrajnya ya tu tak masuk betul-betul. Masuk betul-betul dulu. Syai'a, dan rakhawah dulu. Suara mengalir dulu. Syai'a. Baru bunyi a. Syai'a. Bukan suara beratkan. Syai'a. Jangan putus suara pada ya. Syai'au. Satu harakat terus masuk. Jangan panjangkan au. Jangan panjangkan pula. Okey, tanwin jumpa waw idgham ma'al gunnah. Okey. Au masuk dalam waw dan gunnahkan dua harakat, dengungkan dua harakat. Jangan tak ada naik ke hidung. Ada naik ke hidung. Au wa syai'an wa lahum wa la nipis. Masuk waw ni muncung. Jangan syai'an wala nipis. Hum, jangan hum yu mim mati. Nampak mim mati tawassut. Bila tawassut mim dengan gunnah, dia berlaku dengan gunnah. Dia ada satu harakat. Hum yu. Okey. Yu muncung dulu. Yu dengung tebal. Yu. Okey. Kadang-kadang orang fokus sangat pada ikhfa. Dia hanya fokus pada dengung je. Jadi yu tu dia tak cantikkan. Dia terlepas pandang. Jadi dia bunyi yu walahum yu. Tak sempurna yu tu. Okey. Itu kesilapan sebahagian kita lah. Kita hanya kadang-kadang kita baca Quran ni, kita hanya fokus pada part tertentu sahaja. Bila kita fokus pada part tertentu sahaja, kita tertinggal part yang lain. Contoh di sinilah kita fokus pada dengung tebal, tapi yu tu kita abaikan. Kita tak jaga. Kita nak fokus sangat pada dengung, sampaikan yang sebelum tu yu tu kita abaikan. Sepatutnya yu tu pun kita kena jaga. Bacaan Al-Quran kena jaga semua, bukan part-part yang tertentu sahaja. Okey, contoh kalau Fatihah kita Ar-Rahmani, Ar-Rahma, dia nak fokus pada bunyi ha pedas, contoh. Tapi a di awal tu diabaikan, dia baca tebal. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tak kenalah. Sepatutnya a pun kena jaga juga, penting juga. Nipis dia. Macam itulah lebih kurang. Jadi bacaan Al-Quran kena jaga setiap part itu, setiap huruf ada haknya. Bukan kita fokus terlebih pada sebahagian tempat yang lain kita abaikan. Okey, jaga. Jadi di sini dengungnya tebal, ikhfa yang tafkhim, kerana nun mati jumpa dengan sad, huruf yang tebal. Jadi dengung tebalkan dengan cara tengah pangkal lidah pun naik. Yu, naik. Suara naik ke hidung dan ada suara di mulut sedikit. Yunsa. Jangan yunsa, jangan nipis pula. Dan jangan yunsa, itu bunyi macam ada waw. Yunsa, dia akan berlaku dua ton bunyi, dua perubahan bunyi. Satu bunyi yu, satu bunyi yu. Ada dua perubahan bunyi.
Jangan yunsa, itu bunyi satu bunyi je. Okey. Biar dia ada dua perubahan bunyi walaupun bunyi itu tebal. Yunsa. Yunsa. Sa isti'la, itbaq. Huruf yang tebal dan padu, penuh bunyi dia. Okey, huruf yang itbaq. Huruf itbaq pun dia ada ranking dia. Yang paling tebal kuat huruf ta. Kemudian bawah sikit dad. Kemudian baru sad. Dan kemudian baru dha. Okey, sa tebal lah. Sa. Jangan bunyi sa, sa, sa. Jangan muncung so. Tak perlu muncung Sa, sa, saru, uru, tebal. Jangan ru, sorun, ru. Yang bukan guru, guru. Tebalkan bunyi ra tu. Kemudian man-arid disukun 2, 4 atau 6 kita selaraskan. Atas kita dah ambil 4. Bawah pun kita ambil 4. Dan keluar ke mulut lah. Pastikan. Run. Tarik balik nun. Tarik. Jangan run. Jangan matikan nun dalam muncung. Tarik balik dan gunnahkan dia. Satu harakat sifat tawassut nun. Run. Sikit sahaja. Sekali touch sahaja. Jangan terlebih. Jangan tak ada langsung. Okey. Selesai. Kemudian perhatikan mulut dan tajwid baik-baik. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la yughni maulan an maulan syai'a. Kalau nak berhenti jadi mad iwad. Dua harakat lah. Wala hum yunsarun. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.